Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Bila Perdana Menteri sendiri jadi Saitro, Rafizi tidak yakin siasatan ke atas Azam Baki akan telus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rafizi memang makin hari makin berani, makin menongkah arus dan seakan-akan tidak takut untuk dibuang daripada PKR. Baru sebentar tadi saya menonton satu video daripada Berhenti Sekejap, ulasan Khairi Jamaluddin. Beliau kata, sebenarnya Rafizi Ramli boleh dipecat oleh PKR. Tetapi mungkin Anwar Ibrahim bersifat ignore, dia biarkan saja. Ataupun Rafizi menunggu peluang untuk tinggalkan saja PKR. Kedua-duanya mungkin boleh berlaku. Tetapi boleh juga berlaku mungkin Anwar Ibrahim akan calonkan semula Rafizi Ramli di Pandan. Siapa yang tahu kan? Tapi yang sekarang ini berlaku, Rafizi Ramli memang sah tanpa berdolak-dalik, berselindung, menyerang Presiden dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bekas timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli meluahkan keraguan terhadap ketelusan siasatan ke atas Ketua Pesuruhja SPRM Tan Sri Azam Baki dengan mendakwa tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebarkan kandungan media sosial berkaitan isu tersebut menunjukkan pendirian awal telah dibuat. Dalam podcast terbaru Rafizi, beliau mendakwa Perdana Menteri sendiri telah menghantar kandungan TikTok ke kumpulan WhatsApp yang menurutnya menguatkan naratif mempertahankan Azam Baki daripada kritikan dan pendedahan. Menurut Rafizi lagi, kandungan TikTok yang dihantar itu memaparkan naratif yang mempersoalkan tindakan parti muda yang menggesa siasatan terhadap Azam Baki, serta memaparkan gambar beberapa tokoh termasuk Presiden muda Syed Saddiq Said Abdurrahman, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, istrinya Toh Puan Naima Khalid, serta ahli keluarga Tun Dr. Mahathir seperti Mirzan Mahathir dan Mokzani Mahathir. Beliau mendakwa kandungan tersebut cuba memberi gambaran bahawa muda dan pihak-pihak tertentu merupakan alat kepada tokoh-tokoh berkenan dalam usaha menyerang Azam Baki. Perdana Menteri ke-10 beria jadi Saitro backup Azam Baki. Maksudnya dia sendiri yang forward video ini, kata Rafizi. Tengok ini. Dia forward satu kandungan TikTok yang mempersoalkan kenapa muda nak tangkap Azam Baki dan memaparkan gambar beberapa tokoh tertentu untuk membentuk naratif tertentu, katanya. Rafizi berkata, tindakan Perdana Menteri menyebarkan kandungan sedemikian menimbulkan persoalan mengenai pendirian sebenar beliau terhadap siasatan yang sedang berjalan. Tapi bila keluar Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang jadi Saitro, dok forward perkara-perkara yang menunjukkan dan mengiyakan naratif sekarang, kononnya Azam Baki ini diserang oleh kumpulan-kumpulan yang korup. Itu naratif dia. Itu menunjukkan itu pendirian dia, kata Rafizi lagi. Menurut Rafizi, tindakan tersebut memberi gambaran bahawa Perdana Menteri telah membuat kesimpulan mengenai integriti Azam Baki sebelum siasatan selesai. Maksudnya, Perdana Menteri berpandangan bahawa Azam Baki ini bersih dan semua yang telah disiarkan oleh belum begitu, dia tak berminat langsung untuk tahu pendedahan-pendedahan itu. Dia tak berminat untuk siasat, katanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan ini, izinkan saya perkenalkan dulu, ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak seimbang, apabila imun badan kita bodoh, kita mudah kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini tidak menyembuhkan penyakit tetapi meningkatkan daya imun badan kita supaya apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Kunci kesehatan utama kita, kunci penyembuhan utama kita terhadap serangan penyakit dan penyakit yang berlarutan ialah peningkatan daya imun badan dan juga
menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Jangan tunggu lama-lama, mungkin ini adalah jalan dan peluang yang Tuhan hantar berikan kepada Anda untuk lepas dan bebas daripada masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Taqiyuddin atau Samsuri. Ini perebutan dalaman PN yang makin memuncak. Spekulasi mengenai pengganti Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi PN semakin hangat diperkatakan, sekaligus mencerminkan ketidaktentuan hala tuju kepimpinan pembangkang. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Facebook tadi saya lihat ada satu hantaran yang cukup panas daripada seorang yang pro Anwar Ibrahim, yaitu Harun. Dalam hantaran itu menunjukkan ada satu hantaran tangkap layar WhatsApp yang dia pungut atau kutip daripada satu lagi page, yaitu parti Parti Berselerak Malaysia kah kalau begitu. Jadi page sebenarnya yang menghentam bersatu. Dalam page itu menyatakan kononnya page itu menyatakan hantaran dalam satu tangkap layar WhatsApp supaya menendang PAS daripada Perikatan Nasional. Kata mereka lebih baiklah dia pindah saja daripada Perikatan Nasional, dan menurut tangkap layar itu mereka kan mau hidupkan semula mufakat nasional, kata hantaran itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah Perikatan Nasional kekal diterajui oleh Muhyiddin? Kerana dalam tangkap layar itu hampir kesemua ahli parlimen, pemimpin yang masih bersama dengan Muhyiddin menyatakan keengganan mereka untuk membenarkan Muhyiddin Yassin letak jawatan selaku pengerusi PN. Dengan kata lain, mereka mahu Muhyiddin tarik balik peletakan jawatan tersebut. Mereka mencadangkan Muhyiddin jangan letak jawatan. Atau dengan kata yang lain yang saya faham, Muhyiddin tarik balik peletakan jawatan sebagai pengerusi PN dan teruskan dalam Perikatan Nasional, buang parti PAS. Kekalkan Perikatan Nasional dan terima ahli baru. Aku rasa ini satu benda yang paling bagus lah kan, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya begini cerita dia. Kalau PAS keluar daripada Perikatan Nasional, lebih mudah untuk Muhyiddin memimpin parti ataupun Perikatan Nasional, dan lebih kuatlah. Kerana MIC dan MCA sudah lama mahu keluar daripada Barisan Nasional. Jadi, menurut satu hantaran, satu berita, kalau saya tidak silap, ada salah satu daripada MIC dan MCA itu, salah satu sebab mereka enggan bersama dalam Perikatan Nasional kerana ada PAS yang ekstrim. Jadi kalau PAS keluar daripada Perikatan Nasional, saya rasa hanya tinggal petik jari, MIC dan MCA akan menyertai Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin, dan di situ ada Bersatu Melayu, MIC India, MCA China. Dan aku rasalah kan MIPP, oleh kerana MIPP pun tiada langsung kerusinya di parlimen, begitu juga dengan gerakan tiada kerusi di parlimen, apa kata mereka gabung saja dengan MIC dan MCA? Kalau tidak pun tiada masalah untuk mereka berada dalam satu gabungan. Jadi waktu itu aku rasa lebih kuatlah, Bersatu akan jadi lebih kuat. Kerana masalah sekarang Perikatan Nasional ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah satu je, perebutan kuasa antara Perikatan Nasional dan dalam Perikatan Nasional membabitkan Bersatu dan juga PAS. Jadi cara penyelesaian senang saja. Satu harus dibuang, satu harus keluar.
Kalau tidak, sampai kiamat pun masalah dalam Perikatan Nasional tidak akan selesai. Walaupun Taqiyuddin jadi pengerusi PN atau Samsuri jadi pengerusi PN, agak-agak bersatu akan duduk diam kah? Aku rasa perasaan dendam itu akan berulang, akan membuatkan mereka sentiasa mencari peluang. Menyatakan bahwa, ini pengerusi yang tidak boleh pakai. Macam itulah. Jadi tuan-tuan, spekulasi mengenai pengganti Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional semakin hangat diperkatakan sekaligus mencerminkan ketidaktentuan hala tuju kepimpinan pembangkang. Setakat ini, pengerusi baharu PN nampaknya wajib datang dari PAS seperti telah ditegaskan Presiden Parti itu, Tan Sri Abdul Hadi Awang hari ini. Dua nama yang kini berlegar sebagai calon utama ialah Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin dan Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Taqiyuddin yang juga Ketua Whip PN di Parlimen dilihat mempunyai kelebihan dari segi pentadbiran dan koordinasi. Dengan berpengalaman dalam rundingan politik pusat serta pengurusan organisasi parti. Namun di sebalik pengalaman itu, ahli Parlimen Kota Bahru berkenan dikatakan kurang memiliki daya tarikan besar di mata pengundi umum. Dalam era politik yang menuntut karisma dan pengaruh meluas, kekuatan teknikal semata-mata mungkin tidak cukup untuk mengemudi sebuah gabungan yang sedang bergelut mencari arah. Sementara itu Ahmad Samsuri tampil dengan imej pentadbir negeri yang berorientasikan tadbir urus. Statusnya sebagai Menteri Besar Terengganu menjadikannya antara pemimpin PAS yang mempunyai profil eksekutif paling menonjol. Bagaimanapun ahli Parlimen Kemaman berkenan, nampaknya belum diuji dalam rundingan politik nasional yang kompleks atau krisis gabungan besar. Lebih menggemparkan, suara penolakan dalaman turut kedengaran apabila menantu kepada Presiden PAS sudah memberi amaran bahawa PAS berisiko kehilangan sehingga 37 kerusi parlimen jika Samsuri mengambil alih kepimpinan PN. Dakwaan Zaharuddin Muhammad itu kononnya bersandarkan data dalaman parti yang enggan dedahkan. Apapun foto pertemuan Samsuri bersama Muhyiddin bulan lalu dengan caption Alhamdulillah insyaAllah seolah-olah signal bahawa ahli Dewan Undangan Negeri Ru Rendang itu akan merampas kerusi pengerusi PN. Teka-teki siapa akan dilantik pengerusi PN dijangka terjawab pada 22 Februari ini apabila Majlis Tertinggi PN mengadakan mesyuarat luar biasa di Ibu Pejabat PAS di Kuala Lumpur. Selain jawatan pengerusi baharu, perbincangan mengenai ketua pembangkang di Parlimen juga dijangka menjadi agenda panas. Buat masa ini, bayangan sinar mungkin memihak kepada Taqiyuddin. Namun, apa jua keputusan perebutan kerusi teratas PN, jelas mendedahkan bahawa gabungan itu masih mencari arah. Masa depan kepimpinan PN kekal dalam tanda tanya besar ketika pilihan raya umum 16 semakin hampir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.